Okey. Rekan Kevin. Kok mana ni dia nanti bergaduh yang kiri kan ada kira-kira tengah-tengah. Soalan? Berkenaan dengan perkembangan terbaru COVID, kita lihat ada sedikit membimbangkan. Jadi dari segi cabaran ekonomi untuk tahun depan macam mana? Ataupun dalam masa terdekat ni nanti ditampilkan? Dia sebab Malaysia adalah sebuah negara dagangan, jadi sudah tentu segala yang berlaku dalam dunia akan ada kesan kepada kita lah. Dan China adalah negara ekonomi kedua terbesar di dunia. Jadi sebab itu kita kena perhatikan dengan dekat bagaimana perkembangan keadaan COVID di China. Sebab kalau tengok dalam 2 tahun yang lepas kan, banyak perkara yang berlaku di China itu dia ada kesan yang besar kepada seluruh dunia, termasuk Malaysia. Termasuklah contohnya tentang kenaikan mendadak harga barang tertentu kerana kebanyakan aktiviti perkilangan, barang-barang semua tu dia banyak keluar masuk di China. Jadi kalau keadaan COVID di China itu ada kesan kepada ekonomi di China, sudah tentu dia juga ada kesan kepada negara kita lah. Cuma di peringkat kementerian lah, perkara ini telah dipantau sejak daripada COVID yang 2 tahun yang lepas lagi kan. Jadi dan saya ingat dari segi ekonomi, banyak syarikat-syarikat kita, banyak pengusaha-pengusaha kita memang mengikuti dengan dekat apa yang berlaku di China. Dan pengalaman 2 tahun yang lalu itu telah sedikit sebanyak telah ditambah baik dari segi perancangan oleh perusahaan dan syarikat-syarikat kita. Jadi saya berharap keadaan di China terkawal. Tapi kalau apa pun kita memantau dengan dekat dan kita akan bekerjasama dengan dekat untuk kita perkuatkan lagi sebarang orang kata tindakan yang kita boleh ambil untuk mengurangkan kalau ada kesan. But buat masa sekarang terlalu awal untuk kita kata dia ke kanan ke kiri ke kan. Jadi but the discipline is there. The discipline in the economy has been there sejak daripada 2020 lagi. Untuk sebab kita negara dagang, memang kita cukup mengikuti dengan dekat segala yang berlaku bukan saja di China tapi di semua tempat lain. Mungkin ada dari segi kesiapsagaan kementerian untuk kerajaan untuk melindungi industri, mungkin IKS ke ataupun ada mungkin dilihat ke arah itu mungkin lebih. Setakat ini semua keputusan yang telah diambil oleh Kerajaan Perpaduan sejak sebulan yang lalu semua ke arah melindungi dan juga membantu pertama IKS dan yang kedua ialah keluarga rakyat biasa. Jadi kalau tengok contohnya tarif elektrik IKS dikecualikan sepenuhnya. Begitu juga contohnya dengan tarif gas yang diumumkan minggu lepas. Ada sedikit penurunan tarif gas yang bergantung kepada sama ada IKS itu menggunakan bekalan gas ataupun tidak. Bekalan gas terus kan, gas asli. Jadi setakat ini pendekatan kerajaan ialah seberapa yang boleh seberapa yang boleh kena ganti tak? Boleh ya. Seberapa yang dalam kemampuan kerajaan kita akan melindungi dan membantu IKS sebanyak yang mungkin kan. Tapi sudah tentulah kita kena pantau dengan teliti. Dan sebenarnya rantaian nilai itu kita kena tengok dengan terperinci kerana dia akan bermula daripada pengimport, sama ada kalau ada sesuatu berlaku dekat China ataupun negara-negara lain, kita kena tengok dengan terperinci dari segi rantaian nilai itu kesannya kepada. Tapi apa-apa yang berada di dalam kawalan kerajaan, contohnya barang-barang utama yang di bawah kawalan harga, contohnya tarif tenaga dan tarif-tarif lain, memang setakat ini
keputusannya ialah untuk kita melindungi IKS seberapa banyak yang mungkin. Jadi benar tentang isu tempat di kawasan YB ni, apabila projek MRT 3 dikatakan akan kena dekat sebahagian di Taman Kencana. Jadi ada bantahan yang kuat. Adakah projek itu akan diteruskan? Saya sebenarnya memang dah berjumpa dengan penduduk di Pandan ni. Ada dua kawasan yang terkesan daripada projek MRT 3 kan. Satu di Taman Kencana, satu di Taman Bati. Sebelum pilihan raya pun saya telah berjumpa dengan penduduk di dua-dua kawasan. Ada beberapa cadangan yang sedang menjadi perbincangan. Maksudnya ada cadangan jajaran A, jajaran B, jajaran C dan sebagainya. Yang itu saya sedia maklum dan kita akan terus berbincang dengan kedua-dua kumpulan penduduk. Di peringkat kerajaan secara tidak rasmi, saya telah pun berbincang dengan Menteri Pengangkutan Saudara Anthony Loke bahawa apa-apa keputusan mengenai jajaran itu perlulah mengambil kira pandangan dan juga keputusan juga penduduk di sini, dan sebaik yang mungkin kita nak pastikan bahawa apa-apa jajaran itu dia mempunyai kesan yang paling minimal kepada penduduk di sini. Jadi ia sedang diuruskan. Jadi insya-Allah saya akan terus bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan penduduk di sini. Jadi nak minta komen sikit berkenaan can we get kenyataan Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan apabila mengatakan YB sebagai seorang yang angkuh dan tidak kompeten dan patut digantikan dengan Datuk Jo. Apa komen YB? Itu pandangan masing-masing kan. Jadi siapa yang nak jadi menteri, kita makan gaji dengan rakyat, terpulang kepada rakyat untuk buat pandangan masing-masing kan. Kalau seorang menteri, setiap pandangan setiap orang tu dia nak melenting, jadi kita tak ada masa dan tidak boleh bagi tumpuan. Bagi saya, apabila diberi amanah ini, tanggungjawab saya ialah ekonomi. Ada benda yang boleh diputuskan dalam jangka masa pendek, ada benda yang memerlukan perancangan yang agak panjang untuk kita, sama ada dalam tempoh 5 tahun, sama ada dalam tempoh 10 tahun. Ada benda yang rakyat nampak, ada benda yang rakyat hanya akan nampak dalam 2-3 tahun akan datang. Jadi dari segi bidang tugas itu dia jelas, dari segi deliverable ataupun bagaimana prestasi saya akan dihakimi oleh rakyat, itu juga adalah jelas. Jadi saya tidak berniat atau mempunyai rancangan untuk membuat komen politik kepada orang-orang politik yang buat komen seperti Wan Saiful Wanjan. Cuma berbanding dengan contohnya komen daripada rakyat, contohnya kalau komen daripada penduduk di Pandan dengan komen daripada Wan Saiful Wanjan, saya lebih beri perhatian kepada komen penduduk di Pandan lah. Kerana Wan Saiful Wanjan ni dia ada dalam kerajaan selama 5 tahun. Dia juga menjaga PTPTN selama 5 tahun kan. Dia juga menjadi sebahagian orang kanan kepada mantan Perdana Menteri ke-8 dahulu. Jadi saya yakin rakyat boleh membezakan bila ada watak-watak seperti Wan Saiful Wanjan yang keluarkan kenyataan begitu, dia sedikit pun tidak ada kesan kepada saya. Tetapi kalau orang politik tidak berhati-hati, terutamanya mereka yang sebelum ini ada peluang untuk melakukan sesuatu tapi dilihat gagal, kalau mereka terlalu gairah sangat untuk menghukum dengan terlalu cepat, jadi saya ingat mereka sebenarnya yang akan berhadapan dengan pandangan rakyat. Bagi saya, my job is very clear. Saya ada soal kerangka ekonomi dan juga rancangan ekonomi yang perlu dilaksanakan dengan baik. Ada perkara yang saya akan bawa kepada rakyat secara berdepan, ada perkara yang saya kena susun secara perancangannya lebih panjang, dan akhirnya saya serahkan pandangan itu kepada rakyat dan saya terima dengan terbuka.
Okey, bulan depan akan berlangsungnya perhimpunan Agong UMNO. Jadi PKR ada terima jemputan tak daripada UMNO? Yang itu kena tanya Setiausaha Agong, sebab segala kalau ada segala surat menyurat, segala jemputan rasmi, yang itu akan sudah tentu dialamatkan kepada Setiausaha Agong, daripada Setiausaha Agong kepada Setiausaha Agong. Ucapkan tahniah, berbanyak-banyak tahniah. Tahniah sebagai seorang cucu Okey. Kita nak balik dah? Nak balik dah ni. Kita dah makan dah. Okey. Nanti kita jumpa kat Cerai dah. Jumpa lagi ya. Tahniah. Okey, salam semua. Setakat ini ialah saya tak dapat apa-apa maklum balas daripada ibu pejabat parti lagi lah. Memang dalam pengetahuan YB ada atau tiada? Setakat ini saya belum dimaklumkan lah, dan kita belum ada mesyuarat biro politik. Jadi sehingga saya dapat notis mesyuarat biro politik yang seterusnya, kerana dalam 1 bulan yang pertama ini memang kepimpinan PKR pun kita banyak beri tumpuan untuk bentuk kerajaan, untuk pastikan kementerian itu berjalan dengan baik, dan banyak keputusan-keputusan kerajaan yang tertunda selama 2 bulan sebab daripada parlimen dibubarkan kepada kerajaan dibentuk. Jadi perkara-perkara itu perlu diselesaikan terlebih dahulu. Sekarang ini memang kalau tengok pun semua pimpinan PKR telah mula kembali untuk mengagihkan tumpuan itu secara sama rata dengan tugas kerajaan, dengan tugas parti. Jadi saya ingat dalam seminggu nanti insya-Allah kita dapat pengesahan lah kalau ada. Jadi kalau rasa jemputan tu akan dipenuhi ke? Itu akan diputuskan secara bersama di peringkat parti. Jadi I think let's not jump the gun. Kalau dapat jemputan, prosesnya dia akan dibawa ke biro politik akan buat keputusan kan. Jadi saya tunggu kalau perkara itu telah pun dihantar secara rasmi. Babi, 8 hari bulan ni dibuka oleh untuk warga Cina masuk Malaysia kan. So, yang mana? 8 hari bulan ni warga Cina dah boleh masuk Malaysia. So apa nasihat kepada saya setakat ini yang saya ikuti, Kementerian Kesihatan telah pun mengambil langkah-langkah dan kemaskini maklumat daripada Menteri Kesihatan ialah mereka akan menggunakan segala keputusan akanlah berdasarkan evidence, maksudnya bukti sains kan. Jadi yang terbaik saya cadangkan kepada rakyat kita kan. Dan benda ni terpakai bukan saja di Malaysia lah, di seluruh dunia. Maksudnya kita kena jangan terlalu cepat ingat bahawa masalah COVID ini walaupun sekarang tidak ada bukti di mana-mana sama ada strain baru ataupun tidak. Sekarang tak ada bukti lagi ada varian baru ke tidak, tetapi kita juga jangan ambil mudah kan, kerana seperti mana yang dia berlaku kali pertama, jika ia berlaku, dia berlaku dengan cepat. Jadi walaupun kita dah melepasi zaman PKP dan sebagainya, segala amalan yang sekarang ni kita tahu sangat diperlukan untuk kita menangani kalau ada gelombang baru COVID. Benda itu bukan saja soal warga negara Cina masuk ke Malaysia, tapi sama penting ialah macam mana kita di sini kena secara berhati-hati kembali kepada amalan-amalan ini. Jadi macam contohnya hari ini kan kita SOP mungkin kita dah tinggalkan. So saya ingat kalau macam di peringkat kerajaan, di peringkat masyarakat, di peringkat persorangan, kalau kita ada program yang melibatkan orang ramai, paling kurang untuk 1, 2, 3 bulan akan datang, kita kena ambil inisiatif untuk perketatkan sendiri. Maksudnya pakai topeng balik, wash your hands balik dan sebagainya lah kan. Ada beberapa maklumat ataupun nasihat daripada Kementerian Kesihatan yang telah diberikan secara rasmi,
Itu pun sama, saya ingat kita kena ikuti dengan dekat seperti mana kita dulu ikuti dengan dekat semasa zaman 2 tahun itu kan. Contohnya sebaik saja berita ini mula diketahui dalam seminggu yang lepas kan, Ketua Pengarah Kesihatan minta supaya mereka yang belum ambil booster usahakan untuk ambil booster. Jadi segala amalan baik kita yang membantu kita sehingga kita berjaya melepasi 2 PKP, dia dengan kebimbangan gelombang baru ini, dia bukan bermakna we are starting from zero. Maksudnya kita sudah pun tahu amalan itu, kita pun sudah tahu disiplin yang kita perlu. Di peringkat kerajaan, mereka akan melihat kepada bukti-bukti sains untuk membuat keputusan dari sehari ke sehari. Tapi di peringkat rakyat, masyarakat, kita juga kena kembali kepada tabiat yang kita ada sebelum ini. Okey. Telefon lagi ya? Okey. Parti Amanah Kawasan Hang Tuah Jaya melancarkan kempen memungut derma untuk dana pilihan raya negeri Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu yang dijangka diadakan tidak lama lagi. Sudilah kiranya menghulurkan derma untuk kami membantu kempen di ke-66 negeri tersebut.